Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqman Aizat bin Ahmadi daripada Diploma Pendidikan Islam semester 4 kelas 2 ingin mengolah tentang peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah serta transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang mampan dan hebat. Peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Yang pertama ialah kepentingan dalam menegakkan syiar Islam. Yang kedua, memainkan peranan penting dalam penyatuan akidah umat Islam. Yang ketiga, dikaitkan dengan keseluruhan ibadah agama Islam. Peranan seterusnya, Nabi Muhammad SAW telah membina masjid pertama di Madinah. Masjid tersebut telah diberi nama sebagai Masjid Al-Nabawi. Masjid tersebut telah mengambil masa selama 12 hari untuk pembinaannya. Seterusnya kita masuk kepada transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang mampan dan hebat. Dan antara peranan masjid yang lain ialah masjid berperanan juga sebagai tempat pembinaan ruhiyah. Masjid juga berperanan sebagai tempat memarakkan sosial masyarakat. Seterusnya, masjid berperanan sebagai tempat pengajaran dan latihan. Di samping itu, masjid berperanan sebagai tempat meleraikan kusut kehidupan seperti kodok dan lain-lain. Yang terakhir, masjid berperanan sebagai tempat mengatur sistem politik seperti syura, bai'ah dan membuat resolusi seperti keputusan yang besar. Okey, seterusnya kita masuk kepada transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang mampan dan hebat. Poin yang pertama ialah libatkan orang muda dalam ahli jawatan kuasa masjid. Hal ini kerana kami berharap golongan muda ini mampu memenggalas tugas sebagai imam, bilal maupun noja. Ini adalah untuk mengurangkan kebergantungan kepada golongan yang berusia daripada terus menggalas jawatan tersebut. Dengan jawatan ini dipegang oleh golongan muda, nescaya akan ada perubahan dalam bilangan jemaah yang menghadiri solat jemaah di masjid maupun di surau-surau. Poin yang kedua ialah wujudkan aktiviti yang bersifat mesra orang muda sama ada di masjid atau kawasan sekitarnya agar perasaan kasih kepada masjid sentiasa subur. Hal ini dapat diberi contoh sebagai kepada ahli jawatan kuasa masjid boleh rajinkan diri untuk menziarah ahli-ahli jiran tetangga di sekitaran masjid untuk menanya khabar atau memberi sumbangan jika perlu. Hal ini kerana agama Islam telah mengajar kita untuk saling menolongi antara satu sama lain. Transformasi masjid yang perlu diwujudkan seterusnya ialah adakan ceramah untuk orang muda yang menjawab isu berkaitan kehidupan yang dialami oleh mereka dan jalan penyelesaiannya. Sebagai contoh, isu cinta mengikut neraca syariat sebenar, isu membina keluarga bahagia, isu melunaskan hutang dengan sebaik mungkin dan isu-isu yang berkenaan. Dengan adanya ceramah khas seperti ini di masjid, ia akan lebih menarik golongan-golongan remaja untuk lebih tertarik ke masjid tanpa disuruh. Hal ini kerana ceramah-ceramah tersebut adalah berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Di samping itu, transformasi masjid yang perlu kami wujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang mampan dan hebat ialah mewujudkan bahan bacaan di perpustakaan masjid yang meraihkan kehendak orang muda seperti buku-buku sirah-sirah Nabi, buku-buku tentang para sahabat Nabi, buku-buku tentang isu-isu strategi peperangan Nabi Muhammad SAW dan buku-buku tentang perjalanan dakwah Nabi SAW di kota Mekah dan kota Madinah. Transformasi seterusnya ialah kita perlu adakan majlis makan atau sembang santai dengan orang-orang muda dalam uslub dakwah yang mengharmonikan, bukan melerakan. Sebagai contoh, pihak ahli jawatan kuasa masjid ataupun ahli-ahli jawatan kuasa masjid boleh mengadakan majlis makan santai pada perayaan Aidilfitri maupun Aidiladha. Hal ini kerana
pihak-pihak ahli jabatan kuasa masjid dapat mengetahui perkembangan-perkembangan isu semasa anak-anak orang muda zaman sekarang dan juga dapat menarik minat orang-orang muda untuk datang ke masjid. Transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi pembentuk sebuah masyarakat Islam yang mampan dan hebat ialah adakan binaan tempat yang serasi dan selesa bagi orang muda seperti coffee corner dan juga terdapatnya wifi yang sentiasa dipandu dan dipimpin ke arah kebaikan. Dengan adanya tempat seperti ini, ia juga akan menarik minat-minat orang muda untuk datang ke masjid kerana terdapat kemudahan-kemudahan yang sedia ada seperti wifi untuk mereka senang membuat kerja sekolah ataupun membuat tugasan-tugasan. Akhir sekali, harapan kami dalam isu ini, kami berharap masyarakat zaman sekarang, terutamanya kepada golongan remaja, mestilah sentiasa bersikap rasional, bertanggungjawab, berhemah tinggi, berdikari dan banyak lagi. Ini adalah untuk melahirkan generasi golongan remaja yang aktif dalam meramaikan aktiviti kemasyarakatan, tidak kira sama ada di masjid maupun di mana jua. Selain itu, kami juga berharap golongan muda ini mampu menggalas tugas sebagai imam, bilal maupun syiar. Ini adalah untuk mengurangkan kebergantungan kepada golongan yang berusia daripada terus menggalas jawatan tersebut. Dengan jawatan ini dipegang oleh golongan muda, nescaya akan ada perubahan dalam bilangan jemaah yang menghadiri solat jemaah di masjid maupun di surau. Kami berharap melalui perkongsian ini, hati golongan muda akan lebih terbuka untuk mengimarahkan atau meramaikan masjid-masjid yang kian sepi dan hanya dikunjungi oleh golongan-golongan orang tua yang sudah lanjut usianya. Jangan sampai pada pertama kali kita ke masjid bukan sebagai jemaah maupun imam, tetapi sebagai orang yang disolatkan buat kali terakhir sebelum dikebumikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.